بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan di dalam bab iman, di antaranya adalah babul jihad minal iman. Bab jihad bahagian daripada iman. Kemudian ibadah di bulan Ramadhan bahagian daripada iman. Berpuasa Ramadhan bahagian daripada iman. Itu tajuk besar yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari ketika ingin menyebutkan tentang hadis, yang hadis itu menyentuh tentang amal perbuatan yang dilakukan oleh hati ataupun amal perbuatan yang dilakukan oleh tubuh badan. Amal perbuatan itu adalah bahagian daripada sebab untuk menambahkan iman, sebab untuk menguatkan iman. Kita dalam bab yang lalu kita memperbahaskan bahwasanya iman boleh bertambah, boleh berkurang. Boleh bertambah dengan ketaatan dan boleh berkurang dengan maksiat. Maka Imam Al-Bukhari meletakkan tajuk di sini jihad bahagian daripada iman, seakan-akan ingin memberitahukan bahwasanya amal ibadah jihad adalah amalan yang dapat menguatkan iman. Artinya iman adalah bukan hanya akan sempurna dengan mengucap sahaja atau diyakini sahaja tanpa amal. Ingin diberitahukan oleh Imam Al-Bukhari di sini pentingnya untuk menyertakan amal bersama dengan keyakinan, memperbanyak ketaatan untuk menguatkan iman, dan amalan dengan dasar dan amalan ibadah taat itu adalah dikategorikan bahagian daripada iman. Kalau kita tanya bahwasanya apakah itu iman? Iman itu adalah percaya di dalam hati, mengungkap melalui lisan. Percaya di dalam hati tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengungkap melalui lisan, terungkap melalui lisan dengan mengucap meyakini apa yang bersemadi di dalam hati diucapkan melalui lisan dan juga diterjemahkan melalui perbuatan. Ini adalah hakikat iman. Bila mana kurang daripada tiga perkara ini, keyakinan di dalam hati ada tapi tak ada dalam perbuatan, maka tak sempurna imannya. Bukan tak punya iman, tapi tak sempurna iman. Imannya ada tetapi tak sempurna. Bagaimanakah iman boleh sempurna? Dengan amal. Oleh kerana amal itu bahagian penyempurna daripada iman, maka Imam Al-Bukhari meletakkan jihad itu iman, puasa itu iman, kemudian salat sunnah di bulan Ramadhan bahagian daripada iman, dan ini adalah menyentuh kepada amal-amal ibadah secara zahir. Dan juga bahagian daripada amal ibadah yang dapat menyempurnakan iman, amal ibadah batin atau amal ibadah hati. Apakah amal ibadah hati? Yaitu bila mana amal ibadah yang dilakukan oleh tubuh badan itu dilakukan dengan ikhlas, maka ikhlas itu yang merupakan kerja hati, amalan hati juga bahagian daripada al-iman. Oleh sebab itu dalam hadis ini dinyatakan, barang siapa yang dia solat qiyam di bulan Ramadhan, yakni solat apa? Solat tarawih, imanan kerana iman. Apa maknanya kerana iman? Ikhlas, kerana Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, ingin meraih pemberian daripada Allah melalui ibadah qiyam tadi. Didahulukan iman. Apakah iman di sini? Ikhlas. Ikhlas tak ada wujudnya. Macam mana kita nak nampak ikhlas? Itu adalah amalan hati, kerja hati.
Maka Imam Al-Bukhari juga meletakkan bahagian daripada amalan yang merupakan juz'un, bahagian daripada iman, amalan hati. Apakah itu? Ikhlas. Man qama Ramadhan imanan, barang siapa yang dia salat qiyam di bulan Ramadan imanan, yakni ikhlasan, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan hadis ini menyentuh tentang masalah amalan hati, yaitu ikhlas, yang dikategorikan oleh Imam Al-Bukhari adalah bahagian daripada penyempurna al-iman. Oleh karena yang demikian, amal ibadah yang tidak ikhlas, walaupun ibadahnya banyak, maka tiada akan menambah keimanan kepada seseorang sedikit pun. Amal ibadah yang dilakukan tanpa ikhlas, maka tiada akan menambahkan kedudukan keimanan kepada orang yang melakukannya. Disebabkan oleh kerana amal ibadah yang dilakukan secara zahir itu ruhnya adalah ikhlas. Keikhlasan di dalam amal ibadah zahir itu yang akan menguatkan kepada al-iman, yakni keimanan yang sebenar, yang merupakan keyakinan di dalam hati. Oleh karena yang demikian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang tiga golongan yang dia ahli dalam ibadah. Yang satu ibadahnya bersedekah atau dia suka memberi sedekah, kemudian yang satu berjihad, yang satu alim, yang satu membaca Al-Quran. Ketika datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak amal ibadah mereka oleh Allah, walaupun mengaji, walaupun mengajar, walaupun belajar, walaupun memberi sedekah, walaupun berjihad di jalan Allah, tetapi sunyi amal perbuatan itu daripada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mempengaruhi kedudukannya di sisi Allah. Amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan Al-Imam Al-Bukhari ingin menunjukkan kepada kita tentang amalan yang dapat membawa kepada kesempurnaan iman, merangkumi kepada amal zahir, merangkumi kepada amalan hati, yaitu al-ikhlas. Di antara amalan zahir yang dilakukan adalah al-jihad fi sabilillah. Qal kata dalam hadis ini, babul jihad minal iman, bab jihad bahagian daripada iman. Intadaballahu, Allah menjamin ganjaran yang besar kepada seseorang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar untuk berjihad kecuali imanan, ikhlasan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tasdiqan birusuli, dan juga percaya dan yakin dengan rasul-rasul aku, kata Allah. Ini hadits qudsi. Kemudian an urji'ahu, untuk saya mengembalikan orang tadi yang keluar daripada rumahnya untuk berjihad ke jalan Allah karena iman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, maka saya akan kembalikan dia daripada jihad itu. Satu, dengan ganjaran. Yang kedua, dengan harta rampasan perang. Atau yang ketiga adalah dengan dia dimasukkan syurga oleh Allah dalam golongan para asyuhada. yakni orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya iman. Ini diletakkan amal perbuatan jawarih, amal perbuatan tubuh badan dengan amalan yang halus, dengan amalan yang tak boleh tidak seseorang melainkan menghadirkan itu amalan di dalam amal ibadah taat apapun juga. Disebabkan oleh kerana amal perbuatan zahir ini orang lain boleh nampak, tapi perbuatan yang di dalam tak ada yang nampak kecuali Allah. Maka yang hanya dinampak oleh Allah itulah yang dipandang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mahu dikongsi di dalam pengetahuannya dengan sesiapa pun daripada makhluk. Kalau amal ibadah secara zahir makhluk boleh nampak, Allah Subhanahu wa taala nampak yang lebih halus dan lebih dalam lagi, yang makhluk tak boleh berkongsi dengan Allah. Apakah itu? Niat ketika beramal, keikhlasan ketika beramal. Maka oleh kerana itu adalah hak milik Allah untuk memantaunya, dan tak seorang pun tahu apa yang diniatkan oleh orang yang beramal. Itu pertama yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok kepada rupa kamu. Wala ila ajsamikum, dan tubuh badan kamu sehat, handsome, ganteng, cantik, apa saja. Ibadahnya sampai bagaimana yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imanan, keikhlasan itu. Oleh hadza datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak pada dahinya itu tanda hitam karena dia adalah banyak sujud. Pakaiannya itu adalah kain pelekatnya sampai kepada pertengahan betis, tanda kalau dia adalah zuhud di dunia. Keadaannya kusut masai adalah dia adalah mempunyai sifat qanaah, cukup dengan apa yang ada. Bahasa yang difaham oleh orang yang tengok kepada orang itu zuhud, saleh, ahli ibadah, punya sifat qanaah. Itu bahasa terjemahan orang yang melihat kepada orang itu. Tetapi realitas kepada apa yang dinampak adalah bukan hakikat apa yang orang nampak, tetapi justru yang disimpan di dalam yang orang tak nampak. Apa itu? Keikhlasan di dalam hati. Walihada orang yang sama ketika baginda Rasulullah hadir membahagikan harta rampasan perang, orang itu yang bangkit dan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, adalah kamu dalam mengagihkan harta rampasan perang. Sesungguhnya cara pengagihan ini adalah tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala." Baginda yang menegur kepadanya mengatakan, "Allah mempercayakan kepada saya, kepada aku urusan akhirat, urusan wahyu. Takkan kamu tak percaya kepada saya tentang urusan dunia?" Orang itu pun berpaling. Orang siapa itu? Yang tadi hitam di punya dahi. Yang nampak orang nampak itu zuhud, qanaah, nampak orang banyak ibadah. Dia berpaling, dia tinggalkan majlis itu. Kata baginda Rasulullah, "Saya khruju min di hadza." Akan keluar daripada sulbi orang ini. Golongan kalau membaca Al-Quran, macam Quran baru diturunkan. La yajawis taraqihim, tidak melintasi kepada kerongkongan mereka untuk masuk dalam hati, tak lepas. Baca Quran bukan tak baca Quran. Iktikaf bukan tak iktikaf. Salat sampai hitam dia punya dahi. Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Akan keluar daripada agama macam mana keluarnya anak panah daripada busurnya. Siapa? Yang nampak zahir luarannya itu ahli ibadah. Sebab ibadahnya tidak dilihat dengan ruh daripada ibadah tersebut, ikhlas, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang demikian adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah daripada hambanya adalah ulama. Al-khasyah itu adalah fi'lul qulub. Itu perlunya kita menjaga hati di dalam amal beribadah. Amal zahir belum mencukupi kalau tidak dihiasi dengan keikhlasan pada amal yang zahir tersebut, barulah nilai amal itu adalah berkualiti. Walihada Imam Al-Ghazali menggambarkan tentang orang beribadah tanpa ikhlas, umpama orang yang memberikan hadiah kepada sultan, kemasan hadiah itu cantik punya, jangan tanya. Akan tetapi isi dalam kotak itu adalah, maaf cakap, bangkai. Umpama amal yang tiada keikhlasan, mungkin nampak tumakninah dalam solatnya, khusyuknya nampak macam orang khusyuk, tapi kalau tak ada keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah, umpama bingkisan yang kemasnya cantik, akan tapi dalamnya adalah bangkai. Demikian orang beribadah tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, Imam Al-Bukhari meletakkan di sini pentingnya seseorang itu di dalam beramal, yang amal itu bahagian daripada iman, menyempurnakan iman. Jangan sunyi amal itu daripada ikhlas. Jangan mimpi banyak amal yang kita buat tanpa ikhlas, amal itu akan mendatangkan manfaat kepada kita. La, Allah tak perlu kepada kita punya amal. Yang diperlukan oleh Allah keikhlasan di dalam beramal. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. La yanalallah. Ya Allah, Allah bagi dengan cop sudah dengan oleh Allah. La yanalallah, selama-lamanya tak akan sampai kepada Allah. Apa? Luhumuha, daging sembelihan kamu, daging korban. Wala dima'uha, adapun darah yang jatuh daripada hayawan korban kamu.
daging yang disedekahkan, daging yang dimakankan kepada orang lain, darah itu sebelum jatuh ke tanah itu tak akan diterima, tak akan sampai kepada Allah. Ini contoh saja, bukan dalam korban saja. Allah sebutkan satu, maksudnya seluruh. Apa saja, korban ke, sedekah ke, salat ke, haji ke, apa saja yang kita buat daripada amal taat, la yanalallah, tak akan sampai kepada Allah. Lalu kita beramal kepada siapa kalau bukan kepada Allah? Bukankah kalau amal itu hanya sampainya kepada Allah, kita nakkan amal kita diterima? Sebab tak ada selain Allah yang boleh terima kita punya amal. Kalau ada yang lain kita boleh cari alternatif. Tapi tak ada siapapun yang berhak menerima amal kecuali Allah. Maka kita kena mengikuti protokol dan prasyaratnya yang Allah tetapkan di dalam amal. La yanalallah, tak akan sampai kepada Allah. Luhumuha, daging sembelihan kamu, korban kamu, salat kamu, puasa kamu, zikir kamu, apa saja tak yang kamu buat. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kamu ketika beramal. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan Al-Imam Al-Bukhari menyentuh tentang amalan hati, yaitu berupa niat di dalam amal perbuatan taat yang ianya adalah menjadikan amal itu sebab kuatnya kepada al-iman. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berikan kepada dia dengan 3 ganjaran. Yang pertama, ganjaran taat dalam berjihad. Yang kedua, harta rampasan perang. Yang ketiga, dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda bersabda, kalau tidak memberatkan kepada umatku, maka aku tidak akan duduk di sebuah tempat, melainkan aku akan join dengan mana-mana grup syariah yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, untuk aku berjihad bersama dengan mereka sehingga aku syahid, kemudian bangkitkan, aku syahid, kemudian bangkitkan, aku syahid, kemudian bangkitkan terus. Nak seperti itu kalau boleh, kata Nabi SAW, tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kepada kaum muslimin tentang kedudukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang cukup mencabar kepada orang-orang beriman, disebabkan yang dikorbankan adalah perkara yang amat berharga. Bukan harta saja dikorbankan, bukan hanya keluarga saja yang dikorbankan, tapi perkara yang teramat berharga yang dia sendiri tak dapat untuk mencari di tempat lain. Apa dia? Dia punya nyawa, dia punya ruh yang dikorbankan, dan itu adalah bukan perkara mudah bagi seseorang untuk mengorbankan nyawanya. Kata Nabi SAW, kalau aku boleh ikut kepada sesiapa saja untuk berjihad di jalan Allah, aku akan ikut sehingga aku syahid, bangkit balik, syahid, bangkit balik, dan seterusnya. Disebabkan oleh kerana kedudukan syahadah itu yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada Allah dalam hadits Qudsi berfirman kepada mereka para asyuhada, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kamu puas hati dengan pemberian yang aku beri? Mereka mengatakan puas hati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, mintalah lagi kamu kepada aku. Mereka menjawab, ya Allah, aku sudah puas dengan segala pemberian engkau beri. Allah masih bagi tahu, tak, engkau kena minta juga kepada aku. Maka kata mereka mengatakan, ya Allah, kalaupun mesti aku meminta kepada engkau, aku memohon kepada engkau untuk engkau hidupkan aku kembali ke dunia, untuk aku berjihad di jalan engkau dan aku mati syahid lagi. Itu permintaan mereka para asyuhada. Ini kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, golongan mereka para asyuhada, bila mana jihadnya didasari kerana Allah Subhanahu wa taala dan juga percaya kepada Allah sebutkan 2. Imanan bi, berjihad, iman karena aku, ikhlas. Wa tasdiqan bi rusuli, dan percaya kepada rasul-rasul aku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan percaya kepada rasul? Bukankah tak cukup iman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memadai? Allah Subhanahu wa taala mahukan dasar iman kamu ketika kamu nak berjihad mesti selari dengan cara jihad mengikut konsep Rasul yang aku utus, bukan mengikut konsep keinginan kamu saja untuk berjihad. Keinginan kamu untuk berjihad belum memadai kalau tidak menepati dengan konsep Rasul. Allah sendiri yang bagi tahu dalam hadits Qudsi ini, imanan bi, engkau berjihad dengan dasar iman kepada aku dan percaya kepada Rasul. Kenapa diletakkan percaya kepada Rasul? Supaya jihadnya selari dengan konsep ajaran Rasul.
Karena ramai akan mungkin di zaman kita sekarang kot yang banyak terjadi konsep jihad yang tidak mengikut kepada konsep ajaran Nabi Muhammad SAW. Slogannya jihad, benderanya jihad, syiarnya jihad. Tapi adakah itu benar selari dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Yang menjawab bukan mereka, tapi ulama yang menjawab. Karena bila mana fatwa diserahkan kepada sesiapa sahaja, maka agama ini jadi rojak nanti. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ini perkara penting, kalau diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Ini agama kalau dipandu oleh orang yang bukan ahlinya akan jadi hancur. Walihada perkara yang amat dikhawatiri oleh Nabi Muhammad, yang Nabi lebih khawatir daripada bahaya Dajjal adalah ulama usu. Yang lebih dikhawatir, ditakutkan oleh Nabi SAW. Lebih takutnya Nabi kepada bahaya Ad-Dajjal. Apa itu yang lebih ditakuti daripada bahaya Dajjal? Ulama usu. Orang-orang yang berpakaian agama, bercakap dengan lisan agama, dengan dalil-dalil agama, tapi tujuannya adalah untuk memenuhi hawa nafsu sahaja. Maka yang demikian inilah yang menjadi kehancuran kepada agama Islam itu sendiri. Galfi dalam akhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bermimpi, yang setelah bermimpi beliau tidak lagi ketawa setelah itu. Apakah mimpi Rasulullah pada akhir hayatnya? Beliau mimpi dalam akhir hayatnya adalah khinzir menaiki mimbar-mimbar atau menaiki mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana khinzir boleh menaiki mimbar? Simbol kepada ulama usu yang akan berlaku di umat Nabi Muhammad SAW. Dan kehancuran ini adalah berada pada tangan orang-orang yang mempergunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu mereka sendiri. Maka demikian baginda Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum ummati. Yang lebih aku takutkan daripada engkau, kepada engkau wahai umatku, yang lebih aku khawatir daripada bahaya Dajjal adalah al-munafiqu alimul lisan, orang yang pandai lisannya bercakap, tetapi sumbernya ada, maksud dan tujuannya adalah untuk hawa nafsu. Idzan hadis ini adalah memberikan kepada kita beberapa perkara penting. Yang pertama, bahagian terpenting daripada amal ketaatan yang boleh menyempurnakan iman, hendaklah amal ketaatan itu disertai dengan keikhlasan. Baru amal taat itu sendiri boleh menjadi sebab kesempurnaan iman. Kalau tidak, maka tidak akan menjadi sebab kesempurnaan iman. Apakah yang menjadi sempurnanya iman? Ketaatan. Apakah yang menjadi kesempurnaan ketaatan? Al-ikhlas ketika taat. Baru taatnya itu benar, imannya akan sempurna dengan ketaatan tersebut. Ini pertama. Yang kedua, al-jihad bahagian daripada perkara yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dilakukan dengan dua perkara. Iman kepada Allah, tujuannya dalam berjihad adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi ketika berjihad bersama dengan Rasulullah masuk ke medan perang, lalu dia gugur, maka kata sahabat mengatakan, hani'an lahul jannah, bertuahlah dia dengan syurga. Kata baginda Rasulullah, apa yang membuat kamu tahu kalau dia akan masuk syurga? Mungkin dia buat hal yang Nabi SAW bukan memperkecil kepada apa yang dilakukan oleh orang jihad, akan tetapi supaya seseorang itu tidak melihat dengan zahir ibadah tanpa memerhatikan apa yang tersimpan di dalam ketika beribadah walaupun termasuk jihad. Supaya mementingkan apa yang ada di dalam hati ketika beribadah, walaupun yang dikorbankan itu perkara yang amat berharga, yaitu nyawanya sendiri, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dia berjihad, kata baginda Rasulullah, orang mengatakan dia masuk hani'an lahul jannah, kata Nabi SAW, dia berada dalam neraka. Gal, macam mana ya Rasulullah? Coba pergi tengok sana. Gal, didapati orang itu yang masuk ke dalam tengah perang-perang musuh. Kemudian didapati orang itu ingin mengambil harta milik orang kafir. Setelah mendapatinya disimpan, lalu setelah itu dia kena pedang dan dia jatuh ke bawah. Dia tak larat menahan kesakitan, ambil pedangnya sendiri dan dia bunuh sendiri. Maka segalanya tidak boleh untuk diukur daripada
zahir, dan ini adalah merupakan kunci kepada seseorang untuk tidak bangga dengan ibadah. Sebanyak mana yang kita lakukan ibadah tersebut, hendaklah memperhatikan kepada keikhlasan. Keikhlasan itu adalah rahasia yang tahu kita punya amal itu diterima oleh Allah atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bila mana kita beribadah, mintalah kabul kepada ibadah, karena kabul lain daripada apa yang menjadi tuntutan kepada ibadah. Kita punya ibadah sah, kabul Allahu alam. Belum tentu ibadah yang sah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, Allah berfirman dalam kisah Habil dan Qabil, ketika salah satu ibadahnya diterima oleh Allah, yang satu tidak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil bersedekah, Qabil bersedekah. Ibadahnya Qabil tak diterima sedekahnya, Habil diterima. Pasal apa engkau terima ibadahnya, sedekahnya Habil? Ya Allah, engkau tidak terima ibadahnya. Dia bersedekah juga, Qabil tu bersedekah, bukan tak bersedekah, sama-sama bersedekah. Tapi Allah bagi tahu rahasia kabul kepada orang bertakwa yang ikhlas ketika bersedekah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, selesai bangun Ka'bah, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna, minta kabul. Nah, ini Nabi min anbiya'illah, sudah membangun Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini Imam Al-Bukhari meletakkan amalan yang penting merupakan ruh kepada setiap ketaatan yang menjadi sebab kesempurnaan iman adalah al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 contoh disebabkan, atau 4 yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang pertama jihad, yang kedua salat tarawih, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat adalah orang yang dia beribadah malam Lailatul Qadar. Imanan juga, mesti ikhlas juga, baru dia mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Bila mana dilakukan ibadah tersebut ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.